Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan tentang perkara yang membatalkan wuduk, iaitu perkara yang keempat, memegang ataupun menyentuh kemaluan, kubul ataupun dubur manusia atau kawasan dengan tapak tangan atau perut jari. Kita berada pada muka surat 145. Memegang kemaluan. Kita membicarakan bagaimana orang yang berwuduk, kalau sekiranya dia memegang kemaluan, sama ada kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain, sama ada yang hidup ataupun yang mati. Itu nak dibicarakan. Adakah dengan dia memegang kemaluan orang lain ini tidak batal wuduk, ataupun kemaluan orang yang mati, bagaimana, adakah batal wuduk? Jadi di dalam mazhab Asy-Syafi'i, batal wuduk orang yang memegang kemaluan dengan tapak tangan atau perut jari tanpa berlapik berdasarkan hadis. Kita dah tentu hari itu tentang masalah yang dikatakan maknanya tapak tangan, ni tapak ni tuan-tuan, ni tapak tangan, ni tapak tangan kita sentuh dengan ni, ataupun perut anak jari ni, perut anak jari kan. Ni kalau kita letak ni dia bersentuhan ni, makna tu tapak tangan. Ni kalau kita rapat dengan ni bersentuh ni, ni perut jari kan. Kalau kita lekapkan kat dinding, dia ada kesan tapak tu, itu maknanya perut tapak tangan, perut tu yang dikatakan pada kita tu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ini ialah yang kita kebanyakan lah orang di Asia Tenggara ni berpegang kepada mazhab Syafi'i berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa zakarahu falyatawadda. Sesiapa yang memegang kemaluannya dengan tangannya, hendaklah dia berwuduk kan. Makna yang tak berlapik lah. Kalau sekiranya dia memegang kemaluannya dengan berlapik, tak ada masalah kan, sebab ada alas. Contohnya dia pegang dengan kain kan. Ada kain yang jadi halangan atau lapik dia, jadi tidak membatalkan. Ini yang tak berlapik, yang tidak berlapik berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memegang kemaluannya dengan tidak berlapik, maka hukumnya hendaklah dia berwuduk. Makna apa? Batal wuduk, hendaklah berwuduk ni. Maka dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Hanafi tidak batal. Ni kita ambillah mazhab-mazhab lain, kita nak tengok pandangan mazhab lain. Tidak batalnya dengan sebab mereka berpegang, Abu Hanifah berpegang kepada dalil bila diriwayatkan satu hadis Nabi ditanya tentang memegang kemaluan. Jadi hadis yang dipegang ini oleh Abu Hanifah ialah wahal huwa illa bid'atun minka au bid'atun minka, dan tidaklah ia, maknanya kemaluan tadi, melainkan sebahagian daripada anggota tubuhmu, atau ia adalah sebahagian daripada anggotamu. Jadi Imam Hanafi pegang dalil ini. Dia kata sebab tak jadi batal, sebab Rasulullah kata apa? Kemaluan ini sebahagian daripada anggota ataupun anggota tubuh, maka tak batal lah. Dia pegang kepada hadis yang demikian.
Jadi kita nak lihat masalah dia. Batal wuduk jika memegang kemaluan orang lain. Orang yang memegang batal, yang dipegang kemaluannya tidak batal. Itu sebabnya di dalam mazhab Syafi'i, ketika mana orang menunaikan haji, dia tawaf, dalam mazhab Syafi'i ada maknanya satu qaul bahawa dia kata apa, yang batal jika memegang, mana yang dipegang tak batal. Kalau kita sentuh orang, batal. Yang kena sentuh tak batal. Jadi dia ada satu qaul, dia pegang tu. Sebelum-sebelum ni kita bertaklif kepada mazhab Hanafi. Jadi dia orang buat muzakarah dalam muzakarah haji, bahawa ada pendapat dalam mazhab sendiri, dalam mazhab Syafi'i, yang mengatakan tak batal. Jika dia kata yang keduanya, batal jika memegang kemaluan yang terpotong tetapi masih nampak bentuknya. Kalau sekiranya kemaluan itu masih nampak bentuk dia, mana batal, kan? Jadi batal. Dan yang ketiganya, tidak batal jika memegang bahagian yang terpotong kerana khatan. Dia kalau orang dia berkhatan, ujung dia pegang, maka dia dalam masalah ni dia kata tidak batal. Ni boleh dirujuk dalam kitab yang disebut tadi, Nailul Ar-Raja'. Jadi ada dibahaskan. Kitab ni kita Arab lah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 8 perbezaan antara memegang dan menyentuh. Dia massa dengan lamas. Sebab tu bahasa Arab ni dia kaya, kan? Lamasa, yalmisu, ilmas, dia semua ada makna yang lain. Penggunaan dia tak sama. Bila sebut lamasa lain, yalmisu lain, talmisu lain, ilmis lain. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu kalau bahasa Arab ini satu kalimah dia boleh ditasrif, boleh ditasrif dia, jadi fi'il madhi, fi'il mudhari, jadi masdar, jadi amar, jadi maknanya nafi, kan? Boleh jadi apa ni, kata kerja perbuatan, kata kerja, contohnya miftah dengan mafatih, dia lain. Miftah buka, mafatih tempat pembuka, dia lain dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dalam masalah ni, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengguna perkataan aula mastumun nisa, aula mastum, lamastu, kan? Jadi apa fungsi kalimah massa dengan lamas? Dia ada beza. Jadi dia bagikan kepada kita perbezaan. Dia ada 8 perbezaan di antara memegang dengan menyentuh. Memegang dan menyentuh. Maka dia kata apa? Kita tengok dalam kotak dia tu, pegang dengan tapak tangan atau perut jari. Maka perkataan yang digunakan ialah lamas. Dia kata al-massa, al-massa. Al-massa alif lam tu digunakan kerana apa? Itu jadi maknanya ma'rifah. Ma'rifah, bukan nakirah. Dia gunakan alif lam. Alif lam tu menunjuk kata ma'rifah. Makna massu. Kalau sekiranya sentuh dengan kulit, disentuh dengan kulit, perkataan asalnya massa, dia jadi lamas. Berbeza pula. Jadi kalau sekiranya
menyentuh dengan tapak tangan atau perut jari, batal orang yang memegang, iaitu massun, dan tidak batal kepada yang dipegang, mamsusun. Jadi tuan-tuan, kalimahnya satu je, asalnya kalimahnya satu, massa yamassu. Jadi asal kalimahnya massa. Jadi kalau sekiranya dipegang dengan tapak tangan atau perut jari, batal yang memegang, tidak batal yang dipegang. Sekiranya disentuh dengan kulit, sentuh dengan kulit, batal yang menyentuh, iaitu lamisla, dan orang yang disentuh. Mana dua-dua batal. Kalau dengan kulit, dua-dua batal. Jadi tak berlapik kan? Yang bukan mahram contohnya, bersentuh kulit lelaki dan perempuan. Kita dengan orang rumah kita bersentuh, kan? Kulit dengan kulit, batal. Kecuali apa yang disebut hari itu, gigi, kuku, dan rambut, itu tak batal, kan? Bersentuh kulit batal. Kenapa kita dengan orang rumah kita batal? Sebab kita boleh berijab kabul, boleh menikah, kan? Sebab kita boleh menikah tu, jadi boleh dia batal. Dengan anak kita kenapa bersentuh tak batal? Mana boleh kahwin dengan anak, kan? Adik-beradik kenapa bersentuh tak batal? Mana boleh berkahwin dengan adik-beradik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita bercerai dengan isteri kita, talak satu ke, talak dua ke, talak tiga ke, tak? Boleh kahwin balik tak? Boleh. Talak satu boleh kahwin balik, talak dua boleh kahwin balik, talak tiga boleh kahwin balik dengan syarat isteri kita dah kahwin dengan orang lain. Kemudian dia dah bersama dengan orang tu cerai kan, kita kahwin balik, boleh. Tapi prosesnya panjang lah. Prosesnya panjang. Orang dah ambil, takkan dia nak cerai kan? Jadi tuan-tuan, tapi nak menunjukkan bahawa hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, okey, dalam masalah pegang dengan tapak tangan atau perut jari, tidak ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Makna kalau lelaki pun sama batal, perempuan pun sama je, tak ada apa beza, kan? Dan kalau sekiranya bersentuhan dengan kulit, ada perbezaan, ia berlaku hanya pada lelaki dan perempuan sahaja. Contohnya seorang perempuan, dia menyentuh kemaluannya sendiri tanpa berlapik, batal. Yang ini pada masalah sentuh kulit ni, lelaki perempuan, dia hanya pada lelaki dan perempuan. Itu perbezaan dia tadi. Nak menunjukkan ada perbezaan penggunaan kalimah massa atau massu dengan lams ataupun lamas, dia ada berbeza, penggunaannya berbeza. Tengok perbezaan lagi. Sekiranya menyentuh dengan tapak tangan atau perut jari, boleh terjadi walaupun kepada diri sendiri. Tengok tu tadi yang saya sebut tadi, seperti memegang kemaluannya sendiri. Seorang yang memegang dengan tapak tangan atau perut jari, kemaluannya sendiri, batal. Walaupun bukan orang lain punya, batal, kan? Kemudian kalau sekiranya bersentuhan kulit, mesti ada dua orang atau orang lain. Menyentuh kulit sendiri tak batal, kan? Mesti ada orang lain yang kita sentuh kulit dia, atau bersentuhan, mesti kena ada orang lain. Yang ketiganya, tidak batal kecuali dengan perut tapak tangan. Menyentuh tadi tak batal
batal, maknanya dengan perut tapak tangan. Contohnya, dia menyentuh kemaluannya dengan menggunakan kulitnya, dengan apa? Dengan lengan dia sentuh, tak batal. Dia sentuh dengan kemaluannya dengan dia punya lengan, tak batal. Dia ni yang je batal, depan ni kan, tapak tangan kita. Jadi tuan-tuan, yang dengan sentuhan kulit tadi batal asalkan bersentuh kulit tanpa berlapik. Tanpa berlapik, lelaki perempuan ke bersentuh, batal. Dia tak kira tapak tangan ke, berjabat tangan ke, dengan kulit ke apa ke, sentuh lelaki perempuan yang bukan mahram, batal. Kita sentuh orang rumah kita dengan tapak tangan kita, batal tak batal? Batal kan? Sebab ada dia orang lain, kita orang lain. Dia berbeza. Sebab kita boleh berkahwin dengan dia, sebab tu kita sentuh walaupun dengan guna tapak tangan, batal. Guna sentuh kulit dengan kulit, lengan dengan lengan, lepas ambil air semayang pergi gesel dia kan, batal. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak berlapik batal. Seterusnya, tidak dikhususkan kepada orang yang tidak ada hubungan mahram. Dalam masalah menyentuh dengan tapak tangan, dengan perut jari, dia tak kira. Kalau itu bukan mahram sekalipun, ataupun dia bukan mahram sekalipun, batal. Contohnya, dia pergi sentuh kemaluan anak dia, sedangkan dia tu tak boleh berkahwin dengan anak, tapi dia menyentuh kemaluan anak dia, mana kemaluan orang lain. Dia ada buangan nasab, hukumnya batal. Tapi kalau bersentuh kulit dengan anak tadi, tak batal. Bersentuh kulit tak batal. Jadi sebab tu dikata tidak dikhususkan kepada orang yang tidak ada hubungan mahram. Dengan anak sendiri pun batal juga kalau menyentuh dengan tapak tangan. Kalau menyentuh makna bersentuh kulit, dikhususkan kepada orang yang tidak ada hubungan mahram, makna bukan daripada nasab kita kan, anak, adik beradik, itu semua tak boleh. Dengan mak kita, dengan ayah kita, itu semua maknanya tak membatalkan. Seterusnya, batal jika memegang kemaluan yang terpotong jika nampak bentuknya. Menyentuh kemaluan yang terpotong, yang ada lagi bentuk, maka batal dengan tapak tangan atau perut jari. Kemudian maknanya tidak batal masalah sentuh dengan kulit. Sentuh dengan kulit tak batal. Kita menyentuh kulit tadi, kemaluan tadi, disentuh dengan kulit tak batal. Pegang hanya pada kemaluan. Jadi masalah pegang dengan tapak tangan ni yang membatalkan atau perut jari tadi hanya pada kemaluan aja. Contoh, dia pegang tapak tangan dia ni dengan perut jari ni dipegang muka, tak batal. Yang batal tu hanya pada kemaluan sahaja yang sebab jadi batal. Ada pun dia pegang lutut, dia pegangnya betis dia ada wuduk, dia pegangnya betis, pegang lutut, tak batal. Tempat mana yang membatalkan? Ialah kemaluan. Dan tidak hanya pada kemaluan, tetapi juga pada bahagian lain. Ini yang menyentuh. Menyentuh ni, orang yang bukan mahram, mana-mana tempat kita sentuh semua batal. Contohnya, kita sentuh isteri kita tadi tak? Kat leher dia, leher. Pergi ambil tangan, geser kat leher, batal. Tak semestinya kat kemaluan.
pergi sentuh belakang dia, kanan, bersentuhan kulit, sentuh belakang dia, sentuh, batal. Jadi menyentuh ni, sentuh ni mana-mana bahagian, kecuali yang kita dah sebut, sentuh pada gigi, kuku dengan rambut, itu tak termasuk, kan? Kemudian sentuh dengan tapak tangan ni macam mana, dan perut jari, tidak ada kaitan sama sekali syahwat atau tidak. Orang yang menyentuh menggunakan tapak tangan atau perut jari, sama ada syahwat ke, sentuhan itu bersyahwat atau tidak, batal. Dia sentuhnya kemaluan dia sendiri, tak ada syahwat, batal tak? Batal, kan? Jadi batal. Kalau sekiranya bersentuh kulit, tidak hanya pada ada kaitan dengan syahwat, itu sebabnya dipakai aula mastumun nisa. Itu yang dipegang, jadi khilaf perbahasan ulama. Rasulullah bila dia nak sujud, dia tolak kaki Aisyah, kan? Jadi bila tolak kaki Aisyah ni, adakah maknanya tolak itu berlapik? Itu satu. Ataupun adakah tolak itu ada nafsu? Itu yang dibahas ulama. Kalau Hanafi kata sentuh, kalau lapik ke tak berlapik ke, tak ada syahwat, tak batal. Ada. Syafi'i kata kalau sentuh tu dia tolak kaki Aisyah tadi, ihtimalnya kemungkinan ketika mana Rasulullah nak sujud dia tolak kaki Aisyah, ada lapik dengan kain, tak batal lah. Kemungkinan Rasulullah tolak tu ada pakaian Aisyah ada, dia tolak kaki Aisyah, maka dia tak menyentuh kulit. Jadi ini dibahaskan oleh ulama. Dengan sebab tidurnya tadi, Rasulullah bangun tahajud, oleh kerana biliknya kecil, nak sujud, jadi Aisyah ni tidur melunjur. Rasulullah semayang juga, nak semayang tuan-tuan. Bilik kita luas, tak semayang, kan? Rasulullah biliknya kecil, waktu nak sujud tolak kaki Aisyah, baru dapat sujud. Tak boleh. Maka itu jadi hukum, dekat situ jadi hukum. Allah, hebatnya tuan-tuan. Pada tidur dan bangunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana ada hukum, istimbat hukum, hebat. Kan? Nak membicarakan tentang lamas, makna sentuh tadi. Macam mana, batal ke tak batal? Inilah yang dipegang oleh ulama. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dah dikaji dah, ulama-ulama dulu kaji dah, hebat dah. Jadi kita ikut mana yang ada, kan? Kita pakai mazhab Syafi'i lah, mazhab di mana kita berada, yang kebanyakan orang berpegang. Kemudian hukum menyentuh khuf atau mauzah, dibolehkan mengusap sedikit dengan air di bahagian luar kedua khuf ataupun muzzah dengan menggantikan basuh kaki. Jadi tuan-tuan jangan keliru, nak basuh, nak lap atas kasut ni, sapu air semayang atas kasut ni, tuan-tuan jangan keliru. Mestilah orang itu dia ada wuduk, dia dah berwuduk, dan dia dalam masalah nak sapu pada khuf ni, iaitu bagi orang yang mentajdid. Makna apa? Orang yang memperbaharui, bukan sebab wuduk batal. Contoh, dia dah ada air semayang waktu zuhur, nanti asar dia nak semayang, musim sejuk ni, dia nak ambil wuduk dia belum batal lagi, tapi dia nak perbaharui.
Dia ambil air semayang semua sapu-sapu, dekat kasut dia ambil air sapu je, tak payah buka kasut, hukumnya boleh, dengan syarat wuduknya belum batal. Kalau wuduk dah batal, macam biasa balik. Jadi ni yang kita kena faham ni. Dan kasut yang nak dipakai itu pula ialah kasut yang mesti tahan. Kalau dia berjalan dalam tempoh 24 jam menggunakan kasut tu, dia tak koyak, dan dia mesti melepasi daripada buku lali. Itu sifat kasut atau khuf dia tadi, kan? Jadi orang mukmin boleh melakukannya selama sehari semalam. Ini siapa dia sehari semalam? Bagi orang yang tidak musafir. Contoh, dia pukul 8 mula dia ambil wuduk pukul 8. Jadi sehari semalam dia boleh menggunakan sapu atau khuf ni sampai 8 besok pagi. Pukul 8 dia mula pakai khuf. Sehari semalam bagi orang yang bukan musafir sampai pukul 8 besok Habis sampai pukul 8 besok dah tak boleh dah. Dia kena macam biasa, wuduk macam biasa. Tapi bagi orang yang bermusafir, dia diberi tempoh 3 hari. Mula hari ni 8 besok hari pertama, 8 besok hari yang kedua, 8 besok pada hari yang ketiga. Mana 3 hari. Itu dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masa mula memakainya dikira daripada mula habis berhadas setelah memakai kedua khuf, bukan daripada mula berhadas atau menyapunya. Jadi kita nak dikira mula tu, mula dikira habis hadas, memakai tadi dikira daripada mula memakai tadi. Habis hadas kita pakai khuf, tu waktu mula balik. Contoh, kita tadi ambil wuduk pukul 8, kan? 8.30 wuduk batal. Wuduk dah batal. Boleh tak kira pukul 8 tadi? Tak boleh, sebab wuduk dah terbatal lah. Kena mula daripada kita memperbaharui wuduk, pakai khuf balik, tu waktu dia mula balik. Mula waktu dia. Sebab tu dia kata apa? Masa mula memakainya dikira daripada mula habis berhadas setelah memakai kedua khuf, bukan daripada mula berhadas atau mula menyapu. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tengok dia bagi contoh. Sebagai contoh, Zaid memakai khuf pada pukul 1 petang selepas mengambil wuduk. Dia pun solat zuhur. Selepas itu dia menahan wuduknya sehingga pukul 4 petang. Pada pukul 5 petang barulah dia mengambil wuduk untuk solat asar. Oleh itu sehari semalam itu dikira daripada pukul 5, bukan daripada pukul 4 ataupun pukul 1. Sebab apa? Dikira daripada mula dia memakai khuf dia tadi, bukan daripada sebelum dia batal tadi. Jadi ini dia punya kiraan dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Syarat-syarat untuk pakai khuf ni, memakainya setelah sempurna bersuci. Menyapu khuf ni setelah kita bersuci, dan bukan berhadas. Dah bersuci dulu, dah ambil wuduk, baru pakai khuf, baru pakai khuf, baru nanti boleh dikata menyapu. Bila nak ambil wuduk baru sapu. Yang keduanya, khuf menutup tempat mencuci yang wajib, mana melepasi daripada buku lali kitanya khuf kita. Yang ketiganya, yang kedua khuf daripada sesuatu yang kuat, boleh dibawa berjalan. Mana kalau kita tak pakai kasut pun, khuf tu
dia kalau kita berjalan dekat kawasan-kawasan ni, kawasan luar ni, jalan dia tak koyak, dia tahan bab. Tu dia sifat khauf. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah tu dijual kan yang kulit tu, dia ada buat daripada PVC kan, yang kulit, kan, dia yang kulit, bukan daripada PVC tu. PVC koyak tuan. Dia kalau kita pergi ke negara-negara sejuk memang dia dijual. Jadi itu yang dinamakan khauf tadi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk kepada fasal yang ke-13, iaitu perkara yang haram dilakukan bagi orang yang berhadas kecil dan yang berhadas besar. Jadi ini kemungkinan kita akan sentuh sedikit, sebab pada minggu yang akan datang insya-Allah kita akan memulakan pengajian untuk bab iaitu puasa Ramadan. Kita nak mengulang kaji tentang bab Ramadan. Dia punya babnya bab yang terakhir kan? Sebab tajuk dia panjang, sebab kita kena perlu masa yang panjang untuk mengupas masalah dalam bab puasa, supaya bila kita berpuasa tidak ada perkara-perkara yang dilarang, terlanggar dalam perkara-perkara larangan, dan bagaimana nak mendapat puasa yang benar-benar puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nanti kita akan tengok bab puasa pada bab yang kelima, muka surat 533 kan. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur minggu depan, kita akan mula mengkaji tentang bab siam ataupun bab puasa insyaAllah. Bab kita, sebab bila masuk je bulan Ramadan, soalan yang sama, ustaz korek hidung batal tak? Tiap-tiap tahun tanya soalan, korek hidung batal tak? Batal. Korek telinga batal tak ustaz? Tiap-tiap tahun soalan dia sama kan. Ustaz semayang tarawih 8 ke 20, tiap-tiap tahun sama. Asal masuk Ramadan je berapa rakaat, asal masuk Ramadan aja maknanya korek hidung batal tak batal, pergi enjet batal tak batal. Jadi tuan-tuan, tiap-tiap tahun benda yang sama. Kita pun dah naik jemu lah jawab kan. Yang soal pula orang yang sama kan, orang yang sama juga soal. Tahun lepas dia soal, ustaz kalau masukkan maknanya jari dalam hidung batal tak? Tahun ni sama juga, soalan ubah je, ustaz kalau masukkan jari dalam hidung korek dia batal tak? Ubah sikit je, orang yang sama juga soal. Telan air liur batal tak ustaz? Kalau kau tak telan air liur, matilah pula. Keadaan mana yang telan air liur boleh batal kan? Telan air liur macam mana boleh batal? Macam mana keadaan yang membatalkan kan? Jadi itu kita kena tahulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita sentuh sikit perkara ni. Perkara yang haram dilakukan sekiranya terbatal wuduk atau dalam keadaan berhadas. Apa yang dikatakan maknanya hadas kecil? Hadas kecil ialah keadaan diri yang tidak suci disebabkan oleh perkara-perkara yang menghilangkan wuduk. Cara bersuci daripada hadas kecil yang dengan mengambil wuduk. Contohnya orang terkentut buang air kecil, buang air besar, itu semua hadas kecil lah. Hadas kecil dia hanya perlu dengan mengambil wuduk je kan. Dia punya cara mengangkat hadasnya mengambil wuduk. Maka hadas besar pula ialah keadaan diri yang tidak suci disebabkan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Selama mana tak mandi, maka tak terangkat hadas besar kan. Kerana cara menyucinya mesti dengan mandi, kecuali darurat dengan sebab tak ada air, bertayamum. Tayamum yang pertama untuk mandi, tayamum yang kedua untuk mengambil air semayang. Ada macam mana nak mandi dengan debu tanah?
Jangan mandi satu baldi. Nah, cara mandi untuk mengangkat hadas besar ialah dengan basuh muka dan dua tangan aja. Jangan berguling dalam debu. Itu suci dalam debu namanya. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa? Kerana pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat malam dia bermimpi di padang pasir, air tak ada, dia berguling dalam padang pasir, berguling sampai penuh pasir dekat badan, kan? Lepas tu dia bertayamum. Seorang lagi ambil wuduk, mandi dengan tayamum, wuduk dengan tayamum. Balik cerita kat Rasulullah, kan, ya Rasulullah, malam kami pergi musafir, tiba-tiba dengan kehendak Allah, takdir Allah Ta'ala, kami bermimpi jadi keluar air mani, padang pasir tak ada air. Jadi kami pun fikir macam mana nak buat ni. Rasulullah tanya, kau buat macam mana? Saya berguling ya Rasulullah dalam padang pasir. Nak mandi saya berguling padang pasir sampai lekat semua pasir kat badan. Lepas tu saya pun tayamum. Kau buat macam mana? Dia kata, ya Rasulullah, aku tayamum untuk mandi, tayamum untuk semayang. Maka Rasulullah kata, siapa yang betul dia punya ijtihad dia, dapat 2 pahala. Engkau jangan buat lagi nanti, tu Rasul pesan, kan? Jadi maknanya perkara ini bukan berlaku sekarang. Zaman Rasulullah dah ada masalah orang macam ni, tuan-tuan. Kenapa? Ilmu. Masalahnya ilmu. Jadi dengan sebab itu kenalah. Jadi hadas besar ni tak terangkat dengan berwuduk. Terangkat hadas besar dengan mandi, kan? Dengan mandi baru terangkat. Hanya dengan mandi, dengan syarat-syarat dia lah. Manakala hadas kecil itu terangkat dia dengan apa? Dengan berwuduk. Berwuduk maka boleh melakukan ibadat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Faslun man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a as-salatu wat-tawafu wa masu mushafi wa hamluhu. Dia kata sesiapa yang batal wuduknya diharamkan atasnya 4 perkara. Orang yang terbatal wuduk haram pada dia 4 perkara, kan? Dia sebut dalam matan kita tadi. Yang pertama solat, yang keduanya tawaf, yang ketiganya menyentuh mushaf, dan yang keempatnya iaitu membawa mushaf. Tadi memegang, wa masul mushaf wa hamluhu, maknanya membawa pun tak boleh. Orang batal wuduk isikan Quran dalam plastik, dia wuduk tak ada, dia bawa apa itu, dia kena menanggung, hukumnya menanggung, pun tak boleh, kan? Tak boleh tau. Kita biasa kan, nanti kita akan sentuh. Jadi tuan-tuan, tawaf pun tak boleh. Tadi kita dapat berita kawan-kawan yang dah sampai di Mekah, pakaian ihram, dia tidak dibenarkan masuk dalam Masjidil Haram. Siapa berpakaian ihram nak masuk Masjidil Haram kena hambat dengan polis. Jadi kesian saudara-saudara kita. Dia hantar WhatsApp, "Ustaz, tolonglah nak selesai macam mana masalah ni? Ni tengah ihram ni. Kami dah 2 hari sampai Mekah, dah berihram, tak boleh masuk Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram kalau pakai ihram, nak pergi semayang pakai ihram, ditangkap. Dia suruh semayang dalam bilik." Allah. Orang-orang yang dibenarkan pakaian ni biasa, dibenarkan. Jadi dah 2 hari pakai pakaian ihram. Macam mana ustaz? Jauh tu kirim soalan tu. Soalan naik kapal terbang tu. Nah.
Jadi tuan-tuan, dia soal gitu lah. Kita kata mutawif kan ada. Dia kata mutawif pun tak berapa nak bagi, tak berapa nak jawab juga kan. Dia kata kalau dia dah niat bersyarat. Kan orang dia kalau ada niat bersyarat kan, sahaja aku menunaikan apa ni, umrah, dan berihram aku dengannya kan, maka sekiranya ada terhalang maka bertahallullah aku. Ada dia tu termasuk orang yang apa, termasuk orang yang terhalang. Termasuk terhalang ni kalau sekiranya ada pencuri, ada musuh dekat Kaabah, siapa pergi tawaf kena tembak, terhalang. Ataupun ada maknanya apa ni, orang kutip hutang, dia tunggu kat pintu Masjidil Haram. Oh, kau tak nak bayar hutang aku tunggu kat Masjidil Haram. Dia tengok, oi, sini kau pergi, hutang tak nak bayar. Bayar. Tidak, aku tak bagi masuk. Kerana takut kepada orang yang dia berhutang, terhalang, tak boleh masuk. Selagi mana tak bayar hutang, tak boleh masuk. Itu terhalang, tahallul. Cuma bezanya, kalau sekiranya dia tidak niat bersyarat, dia dikenakan dam ihsar namanya. Kalau dia nak bertahallul, namanya dam ihsar, untuk membolehkan dia melakukan pantang larang, maknanya melanggar pantang larang, maka dia kena sembelih seekor kambing yang dinamakan dam ihsar nama dia. Dia berbeza lah tuan-tuan. Dia tu termasuk orang yang terlarang ni, terhalang, bukan sebab dia tak andak. Sebab apa? Sebab polis tak bagi masuk. Engkau kena COVID-19, tak boleh masuk kan, tak boleh nak mau macam mana. Sampai bila nak pakai kain ihram kan? Pergi shopping, pergi apa ni, makan dekat apa tu, restoran Felda, tahan pakai ihram? Tahan? Tak tahan. Takut nanti waktu pakai banyak melakukan pantang larang. Jadi terhalang. Hukumnya itu ialah orang yang terhalang kan. Jadi boleh tanya dengan ustaz-ustaz yang lain kan. Itu yang saya tahu kan. Yang saya tahu itu, dia termasuk orang yang terhalang. Jadi dia ada dua keadaan lah. Sama ada dia tadi berniat di miqat tanpa niat bersyarat, ataupun dia berniat di miqat tapi terhalang, maka dengan sebab itu dia hendaklah menggugurkan pantang larangnya dengan membayar dam. Jadi begitu kan. Wallahu alam. Nanti kita bicarakan insya-Allah panjang umur di minggu akan datang. Kita akan melompat kepada muka surat 533 dulu untuk kita melihat tentang beberapa perkara, membicarakan tentang tentang bab siam ataupun puasa insya-Allah. Mudah-mudahan kita faham dengan ibadat yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi